Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Nur Atira binti Tuan Ahmad Usdi, pelajar tahun 2, Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu dengan kepujian Universiti Putra Malaysia. Suka untuk saya memulakan pembentangan sayembara poster kajian. Saya bersama seorang lagi rakan seperjuangan saya memilih untuk mengetengahkan bahan bantu mengajar atau dikenali sebagai BBM sebagai bahan kajian menarik berdasarkan elemen kesusasteraan Melayu yang juga tergolong dalam bidang bahasa Melayu. Tajuk kajian kami ialah Bahan Bantu Mengajar Dunia Kod-Kod, iaitu karya prosa cerpen tingkatan 2 yang bertajuk Talia dan Raksasa Kod-Kod. Tajuk kajian yang kami pilih ini sangat bersesuaian dengan tema sayembara poster kajian, iaitu Bahasa Melayu Melestarikan Budaya Keilmuan. Kami mengambil inisiatif dan peluang ini untuk membangunkan satu bahan bantu mengajar yang berasaskan kartun bagi memudahkan cara pengajaran dan juga pembelajaran karya prosa seperti cerpen. Kajian ini juga lebih menumpukan mengenai aspek struktural yang sukar dikuasai oleh murid-murid di sekolah. Tanpa membuang masa, kita teruskan pula sedikit kepada pengenalan poster kajian yang telah kami hasilkan. Kartun merupakan bahan bantu mengajar yang sangat popular digunakan dalam bidang pendidikan di Malaysia. Kami menerapkan proses penterjemahan teks ke dalam bentuk audiovisual yang mampu menarik minat murid serta menambahkan pengetahuan mereka. Pernyataan ini telah disokong oleh Jailani 2008 yang menyatakan bahawa pengintegrasian elemen-elemen seperti grafik, animasi, video bersama perisian multimedia pendidikan mampu merangsang dan menarik minat murid berdasarkan kandungan pembelajaran yang ingin diajarkan, iaitu karya prosa. Penggunaan kartun ini juga dikatakan mampu meningkatkan kemahiran bahasa seperti kemahiran menulis, kemahiran membaca, kemahiran mendengar dan bertutur dan juga aspek seni bahasa yang disokong oleh kemahiran kognitif. Kedua-dua kemahiran ini mampu menggerakkan kedua-dua penggunaan hemisfera otak kiri dan juga otak kanan. Seterusnya kita pergi pula kepada objektif kajian. Objektif yang pertama ialah murid dapat melaksanakan dan menghayati watak dan perwatakan dalam cerpen Talia dan Raksasa. Objektif yang kedua ialah murid dapat mempelajari cerpen menggunakan bahan kartun, iaitu video animasi, iaitu video sinopsis yang diilustrasikan secara grafik dan mempunyai audio serta teks. Yang ketiga ialah murid dapat membina pengetahuan baharu berkenaan dengan dunia animasi dua dimensi. Bagi kumpulan sasaran pula, kami memfokuskan kepada murid tingkatan 2 yang mempelajari karya prosa cerpen yang bertajuk Talia dan Raksasa Kod-Kod. Seterusnya saya serahkan kepada rakan seperjuangan saya untuk menyambung pembentangan sayembara poster kajian ini. Persilakan. Saya Nabila Hanin binti Muhammad Zaki, pelajar Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu dengan kepujian dari Universiti Putra Malaysia. Ciri-ciri bahan bantu mengajar bagi topik kartun. Ciri yang pertama, membolehkan penyampaian mesej ataupun pembelajaran dalam bentuk yang lebih ringkas, jelas dan mudah. Hal ini kerana BBM ini menggunakan bahasa basahan ataupun kolokial yang lebih santai dan juga ringkas, dan ianya disusun dalam kotak dialog bagi meningkatkan kefahaman murid mengenai plot cerpen ataupun karya sastra yang dipelajari. Ciri yang kedua pula ialah BBM ini mempunyai grafik dan imej yang menarik dan ceria. Sebagai contoh, cerpen Talia dan Raksasa Kod-Kod telah diilustrasikan dari bentuk teks yang panjang kepada bentuk grafik dan juga imej yang telah dianimasikan secara dua dimensi dengan menambah elemen gerakan. Hal ini bagi membolehkan watak dan perwatakan yang dihasilkan lebih hidup dan realistik. Ciri yang ketiga ialah pembuatan topir kartun secara mewujud telah dihasilkan daripada bahan yang lembut dan selesa, iaitu dengan menggunakan span dan juga kain felt yang membalut span itu membentuk topi kartun dalam pelbagai warna. Hal ini bagi membolehkan murid memakai topi kartun semasa aktiviti pembelajaran dan pembelajaran dalam kelas dengan selesa dan seronok. Kelebihan bahan bantu mengajar topi kartun. Kelebihan pertama,
BBM ini dapat membantu guru mengajarkan kesusastraan Melayu dengan lebih mudah dan juga berkesan. Hal ini kerana bahan kartun telah dijadikan sebagai unsur utama dalam BBM ini yang dapat menarik minat ataupun fokus murid sepanjang mereka mempelajari kesusastraan Melayu di dalam kelas. Seterusnya, kelebihan BBM yang kedua ialah BBM ini telah dihasilkan dan bersifat fleksibel, iaitu boleh diaplikasikan mengikut mod hybrid sama ada secara pembelajaran bersemuka ataupun pembelajaran dalam talian. Sebagai contoh, bagi pembelajaran bersemuka, murid-murid dapat memakai topi kartun dan mereka dapat merasai pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna dan juga menyeronokkan dan berlaku rangsangan terhadap kesemua panca indera mereka apabila melaksanakan aktiviti tersebut di dalam kelas. Dan hal ini sekaligus dapat meningkatkan kemahiran berbahasa mereka, iaitu kemahiran menulis, kemahiran baca, kemahiran mendengar dan bertutur. Seterusnya, bahan bantu mengajar ini juga menerapkan elemen keseronokan. Hal ini kerana elemen ini dapat membantu murid untuk menjadi pelajar yang lebih aktif di dalam kelas. Contohnya, BBM ini dapat diselipkan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran pada abad ke-21, iaitu melalui aktiviti lakonan yang memerlukan murid untuk melakonkan aktiviti yang ada dalam cerpen. Sekaligus, ia juga dapat melibatkan murid secara aktif di dalam kelas dan ianya sesuai dengan mod pembelajaran pada masa kini, iaitu pembelajaran abad ke-21. Seterusnya, BBM ini mampu merangsang minda dan panca indera murid, iaitu mata, telinga, mulut dan juga jari rasa sentuhan melalui video cerpen yang telah dihasilkan yang berasaskan multimedia, iaitu yang terdiri daripada audio, teks, animasi, video dan juga grafik. Penambahan elemen ini di dalam video cerpen dapat merangsang kesemua panca indera mereka untuk menjadi lebih memahami terhadap kesusastraan Melayu itu sendiri dan juga dapat menghayati karya sastera dengan lebih mendalam. Kesimpulannya, penerapan penggunaan bahan bantu mengajar kartun dalam pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC dalam bidang bahasa dan kesusastraan Melayu khususnya sangat digalakkan supaya penyampaian maklumat menjadi lebih menarik dan sesuai dengan keupayaan murid-murid yang sentiasa suka meneroka pada masa ini. Berikut merupakan dua kod QR yang telah kami bangunkan. Yang pertama ialah video pengajaran dan yang kedua ialah aplikasi WordWall yang boleh diakses oleh guru dan murid bagi tujuan aktiviti pengukuhan di dalam bilik darjah maupun semasa sesi PDPC secara dalam talian. Secara keseluruhannya, kami telah membangunkan dua bentuk bahan bantu mengajar. Yang pertama, bahan bukan elektronik iaitu topi kartun dan bahan yang kedua ialah bahan elektronik iaitu video animasi. Hai. Nama saya Cikgu Adira. Jadi kamu semua dah tengok kan video sinopsis berkaitan dengan Talia dan raksasa kuat-kuat kan? Jadi cikgu nak terangkan semula berkaitan tema dan persoalan yang terdapat dalam cerpen Talia dan raksasa kuat-kuat. Tema bagi cerpen ini ialah konflik antara manusia dengan alam semula jadi yang menceritakan mengenai konflik atau kontroversi yang berlaku antara masyarakat orang asli dan juga pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi, persoalan dalam cerpen ini ialah yang pertama, perbuatan baik dibalas baik. Persoalan ini dapat dilihat iaitu Talia yang sudi untuk merawat kot-kot yang sedang mengalami kecederaan di kepalanya. Okey, seterusnya nilai yang ketiga ialah nilai keberanian yang ditunjukkan oleh Dodo dan juga Sidik yang pergi ke balai polis untuk melaporkan mengenai niat jahat pinjam. Seterusnya, kita beralih kepada berani dalam mempertahankan hak kita. Dan pengajaran yang terakhir iaitu kita mestilah saling menolong antara satu sama lain. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur dan juga pihak Kementerian Pengajian Tinggi atas peluang yang diberikan kepada kami selaku pelajar di institusi pengajian tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.